السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء يا الله يا كريم. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يحسن ختامنا، وأن يبارك بنا وبأهلينا وبأحبابنا. اللهم يا أرحم الراحمين فرج كرباتنا وكربات المسلمين، وأنبت أولادنا نباتا حسنا، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Dalam ayat ini daripada surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan tentang pengikut Nabiullah Isa, pengikut Nabiullah Isa yang Allah Ta'ala telah menyifatkan mereka juga dalam Al-Quran bahawasanya ada di dalam hati mereka ra'fah dan rahmah. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Pengikut kepada Sayyiduna Isa alaihi salam, Allah Ta'ala telah mengkhabarkan bahawasanya mereka ini pengikutnya yang sebenar, yang beragama Islam. Kerana Isa beragama Islam, maka pengikutnya yang ikutnya dalam agama Islam, Allah Ta'ala telah mengkhabarkan bahawasanya mereka telah melakukan sesuatu yang ia bid'ah. Allah berfirman, ibtada'uha. Ibtada'uha yakni mereka telah melakukan bid'ah. Allah berfirman, warahbaniyatan ibtada'uha. Apakah yang mereka telah buat bid'ah apa? Itu ar-rahbaniyah. Mereka telah buat ar-rahbaniyah. Ar-rahbaniyah hiya al-inqita'u 'anis syahawat. Ar-rahbaniyah adalah untuk seorang menjauhi kelezatan duniawi dan menyibukkan dirinya dengan ibadah. Hatta mereka ini, golongan ini, mereka telah meninggalkan nikah dan sibuk dengan ibadah. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَرَهْبَانِيَّةً ibtada'uha مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Yani Allah Ta'ala tidak mewajibkannya atas mereka. Allah tidak mewajibkan ke atas mereka untuk meninggalkan nikah dan sibukkan masa mereka dan buat rahbaniyah dengan cara yang mereka telah membuatnya. Allah Ta'ala tidak mewajibkan ini ke atas mereka. Allah berfirman, illa ibtigha'a ridwanillah,
Yani illa di sini dengan makna lakin. Yani itu, yani bid'ah yang mereka buatnya ada padanya kebaikan dan mereka dapat dengannya ridha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah suatu ayat yang Allah Ta'ala telah menyebut padanya tentang bid'ah. Allah berfirman, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, yani mereka ini telah buat bid'ah. Dan difahami daripada ayat ini bahawasanya bid'ah yang mereka telah melakukan, bid'ah yang dipuji, kerana Allah Ta'ala telah memuji bid'ah yang mereka telah buat. Allah berfirman, إِلَّا بَتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ, yani bid'ah yang pengikut Isa alaihi salam, mereka ini apa yang mereka buat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia dipuji oleh Allah, maka diketahui daripada sini bahawasanya ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang baik. Tapi apakah itu bid'ah? Dan apakah perbahasan ulama tentang bid'ah? Dan apakah hadis-hadis yang warid tentang bid'ah? Muslimin dan muslimat rahimakumullah, perkataan bid'ah dari sudut bahasa maknanya ma uhditha ala ghairi mithalin sabiq, yani perkara yang baru dibuat dan tidak dibuat sebelum itu. Perkara yang baru dibuat dan tidak dibuat sebelum itu. Adapun dari sudut syara', maka bid'ah adalah al-muhdatsu alladhi lam yanussa alayhi al-Qur'an wa la jaa'a fi sunnah, yakni perkara yang baru yang tidak dinaskan tentangnya dalam Al-Quran dan tidak warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinamakan bid'ah dari sudut syara'. Sekarang kata Ibn al-Arabi, ليست البدعة والمحدث مذمومين لفظ بدعة ومحدث, يعني perkataan bid'ah itu bukan kalau sesuatu dinamakan bid'ah hanya kerana dinamakan bid'ah maknanya ia adalah buruk dan dikeji. Tidak, ada detail. Kerana bid'ah dari sudut bahasa adalah perkara yang baru dibuat, tidak dibuat sebelum. Maka berdasar ini, kereta adalah bid'ah. Yani perkara yang baru. Dalam bahasa Inggeris kita namakannya apa? Kita kata innovation. Perkataan innovation itu tak semestinya perkara itu buruk. Kalau kita kata tentangnya innovation, kita kata contoh handphone adalah innovation, bid'ah. Yani perkara yang baru dibuat, tidak dibuat sebelum. Maka kalau kita menggunakan perkataan bid'ah, tidak semestinya perkara yang kita namakannya sebagai bid'ah ia adalah buruk. Bahkan ada detail yang kita akan sebut. Muslimin dan muslimat, bid'ah dalam syara' terbahagi kepada dua. Ada bid'ah yang buruk dan ada bid'ah yang baik. Bid'ah yang buruk adalah apa yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis. Perkara yang baru dibuat dan bercanggah dengan Quran dan Hadis, itu bid'ah buruk, itu ditolak. Adapun bid'ah yang baik adalah yang berselari dengan Quran dan Hadis. Itu diterima, tidak ditolak. Kalau ia berselari dengan Quran dan Hadis, diterima, tidak ditolak. Apa yang kita sebut ini bukan bukan sesuatu yang seorang atau dua orang daripada ulama hanya menaskan ke atasnya. Bahkan ini adalah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang dinaskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi sedangkan kita di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Singapura, di selatan Thailand, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini kita ikut Al-Imam Syafi'i. Maka saya pilih pada malam ini mahu sebut kata Imam Syafi'i sendiri tentang perkara ini. Dan Imam Syafi'i ini dia daripada ulama As-Salafus Salih.
Maka apabila kita mengambil nasnya, yakni itu adalah apa yang ulama para salafus salih telah kata tentang pembahasan ini. Apakah kata Imam Syafi'i? Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan isnadnya kepada Imam Syafi'i dalam kitabnya Manaqib Syafi'i. Dia kata bahawasanya Al-Imam Syafi'i telah kata Al-muhdathatu minal umuri darban, yakni perkara yang baru, yang bid'ah, terbahagi kepada dua jenis. أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهو البدعة الضلالة. Yang pertama adalah apa yang baru dibuat dan ia bercanggah dengan Quran, dengan sunnah, dengan athar, dengan ijma', maka ini dinamakan bid'ah yang sesat, bid'atul dalalah. Ia ditolak. Kata Imam Syafi'i, وَالثَّانِيَةُ مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا وَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٌ. Yani bahagian yang kedua adalah bid'ah yang baik, yang ia, kata Imam Syafi'i, yang baru dibuat dan ia adalah baik, tidak bercanggah dengan Quran, sunnah, athar atau ijma', tidak bercanggah dengannya. Kata Imam Syafi'i, wahia muhdathatun ghairu madhmumah, dan ini bid'ah yang tidak dikeji. Tidak dikeji bid'ah ini. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila kita melihat bahawasanya Imam Syafi'i sendiri menetapkan bahawasanya ada bid'ah namanya bid'ah hasanah, diketahui daripada sini bahawasanya pendapat dan keyakinan dan pegangan ulama as-salafus salih adalah ada bid'ah hasanah. Ada perkara yang tidak dinaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ia dibuat oleh setengah orang Islam dan ulama telah memberi hukum tentangnya bahawasanya ia baik kerana tidak bercanggah dengan Quran, hadis, ijma' atau athar. Seperti contoh membuat sambutan Maulidur Rasul pada Rabiul Awal, buat sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di Rabiul Awal. Ini adalah di antara bid'ah yang baik. Nanti kita sebut siapakah yang naskan tentang ini. Okey, muslimin dan muslimat, maka kita telah mula dengan Imam Syafi'i. Ini nas yang jelas daripadanya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Lagi, kalau kita tengok ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang besar, juga mereka telah menukilkan daripada Imam Syafi'i perkara ini. Contohnya Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dia telah meriwayatkan bahawasanya Asy-Syafi'i telah menyebut al-bid'atu bid'atan mahmudatun wa madhmumah. Yani bid'ah terbahagi kepada dua, yang dikeji dan yang dipuji. Maka ini nukilan yang kedua daripada Imam Syafi'i. Okey. Jom kita tengok para huffazul hadis, ulama hadis yang besar. Seperti contohnya Al-Imam An-Nawawi. Dan dia seorang alim faqih Syafi'i yang masyhur, dan kitabnya kita banyak guna di Malaysia dalam membahaskan tentang perkara-perkara fiqh, dan khususnya kitabnya Minhajut Talibin kita banyak guna dalam fatwa berdasar mazhab Asy-Syafi'i. Maka Imam An-Nawawi yang dia hafiz, seorang ulama hadis yang besar, hafiz, apakah dia kata tentang perkara ini? Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma'i wal Lughat, dia telah kata al-bid'atu بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. يعني بدعة يعني perkara yang baru dibuat, al-bid'atu fi syar'i, bid'ah dalam syara', ia adalah ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah, membuat sesuatu yang tidak dibuat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia terbahagi kepada hasanah dan qabihah, baik dan buruk. Maka Imam An-Nawawi membahagikannya kepada baik dan buruk. Lagi Imam An-Nawawi untuk lagi menyokong apa yang dia kata, dia menukilkan daripada Al-Izz ibn Abdus Salam. Al-Izz ibn Abdus Salam seorang ulama Syafi'iyah
yang masyhur atau dia telah menukilkan daripada Al-Izz ibn Abdul Salam pada akhir kitab Al-Qawaid bahwasanya Al-Izz dia telah juga membahagikan bid'ah kepada 5 bahagian, dan dia telah sebut bahwasanya bid'ah itu ada di antaranya bid'ah yang mandubah, bid'ah yang ia dikira hukumnya sunat dalam agama. Maka ini adalah Imam Nawawi dan Al-Izz ibn Abdul Salam. Okey. Adakah hanya kita mazhab Syafi'i yang telah dinaskan dalamnya tentang ini? Bukan. Bahkan selain mazhab Syafi'i juga daripada ulama besar telah bersetuju dengan apa yang Imam Syafi'i kata dan mereka menyokongnya. Contohnya kita buka kitab Ibn Abidin Al-Hanafi yang dinamakan Raddul Muhtar. Maka ini atau terkenal dengan Hasyiat Ibn Abidin. Maka dia telah menaskan juga di dalamnya bahawasanya bid'ah terbahagi kepada beberapa bahagian, dan ada di antaranya yang baik dan ada di antaranya yang buruk. Maka Ibnu Abidin juga, walaupun dia juga daripada mazhab Hanafi, dia telah mengisbatkan bahawasanya ada bid'ah yang baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bukan hanya ulama Arab yang telah menaskan tentang ini, bukan hanya Imam Syafi'i, bukan hanya Imam Nawawi, bukan hanya Ibnu Abidin, bukan, tak. Bahkan ini juga adalah manhaj para ulama Melayu. Para ulama Melayu, mereka telah menaskan tentang perkara ini. Contohnya kita boleh tengok dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani, yang mana Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani dikatakan dia lahir pada tahun 1133 Hijriah. Maka kalau kita tengok dalam kitabnya Furu' Al-Masail, kitabnya Furu'ul Masail, dan dalam kitabnya Al-Jawahirus Saniyah, kita boleh dapat pembahasan tentang Al-Bid'ah. Dan dia terkenal sebagai ulama Syafi'iyah yang masyhur, Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani. Dan juga kita boleh melihat pembahasan dalam kitab seorang ulama yang masyhur, namanya Syekh Haji Abdullah Fahim. Haji Abdullah Fahim yang dia adalah mantan mufti Pulau Pinang dan seberang Perai. Beliau telah menyebut dan menjelaskan bahawasanya bid'ah terbahagi kepada 2. Dan kita boleh melihat ini dalam kitab yang berjudul Senjata Syariat yang ditulis oleh setengah sahabat bagi Syekh Abdullah Fahim, dan dia telah menulis pengiktirafan ke atas kitab itu, dan dalamnya ada pembahasan bahawasanya bid'ah terbahagi kepada 2, ada yang baik dan ada yang buruk. Juga kita melihat ulama Kedah seperti Tuan Hussein Kedah, atau namanya yang sebenar Syekh Hussein Nasir bin Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari, melalui kitabnya yang dia namakannya Tafrihul Ghilman, yang mana dalamnya dia mengajak orang untuk buat sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahawasanya dia menyokong bahawasanya ada bid'ah hasanah. Dan juga ulama Melayu yang lain, dan di antara mereka ulama Indonesia yang masyhur, dalam sejarah, yang dia adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Kita kalau melihat dalam kitabnya Nurul Zalam ala Aqidatil Awam, maka dia telah membahagikan bid'ah kepada beberapa bahagian, dan dia sebut bahawasanya ada di antara bid'ah yang baik, ada bid'ah yang baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, juga kalau kita melihat seorang ulama hadis yang masyhur daripada Nusantara, yang dia adalah Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi Al-Jawi, dalam kitabnya Mauhibatu Dzil Fadl, dia telah sebut bahawasanya bid'ah terbahagi kepada baik dan kepada buruk. Dan juga ada ulama yang lain seperti Syekh Muhammad Hashim Ash'ari
Syekh Muhammad Hashim Ash'ari dalam kitabnya dalam kitabnya yang berjudul Al-Jasus fi Bayani Hukmin Naqus, maka dia telah menyebut bahawasanya bid'ah terbahagi kepada dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Maka ini adalah pendapat para ulama daripada mazhab Syafi'i, termasuk ulama Melayu dan ulama Nusantara yang sangat-sangat masyhur. Mereka sebut bahawasanya bid'ah terbahagi kepada dua. Tapi para ulama ini yang kita tak sebut nama semua mereka, tidak ada masa untuk nak sebut nama semua mereka. Tapi ulama ini yang besar, yang masyhur, tidak lupa juga seorang ulama yang hebat yang dia mufti negeri Selangor zaman dahulu, yang dia adalah Syekh Mahmud Zuhdi, Tunku Mahmud Zuhdi bin Tunku Abdul Rahman Al-Fatani, yang menulis kitab Tazkiyatul Anzar. Maka dalam kitabnya ini dia telah membahaskan juga tentang perkara ini, dan dia telah mempertahankan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara ini. Dia ini jadi mufti pada zaman As-Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor yang kelima. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari mana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengambil pembahagian ini? Kerana kita tahu ulama kita bukan cakap macam itu tanpa dalil. Tidak. Apabila Imam Syafi'i membahagikan bid'ah kepada dua, pasti dia telah menggunakan dalil. Dia telah menggunakan dalil untuk dia sebut kata-kata ini. Imam Syafi'i bukan cakap suka hati tanpa dalil. Tidak. Bahkan dia cakap apa yang dia katanya itu berdasar kepada dalil. Apakah dalil yang Imam Syafi'i telah menggunakan untuk membahagikan bid'ah kepada baik dan buruk? Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Al-Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Muslim daripada hadis Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'." Yani sesiapa yang mula satu bid'ah yang baik dalam agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Yani sesiapa yang mula dalam Islam satu, yani dalam perkara-perkara agama, siapa yang mula dalam perkara-perkara agama sesuatu bid'ah yang baik, sunnah hasanah. Apa makna sunnah hasanah? Yani bid'ah hasanah. Kerana perkataan sunnah datang dengan makna bid'ah dalam bahasa Arab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Yani sesiapa yang mula bid'ah yang baik dalam agama, falahu ajruha, maka akan dapat pahalanya. Sudah jelas dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengisbatkan, telah menaskan bahawasanya ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang baik dengan nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sahih Muslim. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falahu ajruha", yani ada baginya pahalanya. Dia ada baginya akan dapat pahala bid'ah yang baik itu. Wa ajru man 'amila biha min ba'dih. Wa ajru man 'amila biha ba'dahu. Yani dia dapat juga pahala setiap kali ada seorang yang ikutnya pada bid'ah itu, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa ini mengkurangkan daripada pahala pengikutnya sesuatu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah." Dan sesiapa yang mula satu bid'ah yang buruk dalam agama, kana alaihi wizruha, yani akan ada atasnya dosanya. Baginda telah mengisbatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menaskan bahawasanya ada sunnah sayyi'ah,
Yani bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah sayyi'ah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sangat jelas dia telah membahagikan bid'ah kepada dua, yang baik dan yang buruk. Ada bid'ah baik, ada bid'ah buruk. Tidak boleh seorang mengingkari bahawasanya ada bid'ah baik, kerana ada dalam hadis yang sahih bahawasanya ada bid'ah baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'." Yani siapa yang mula bid'ah yang buruk dalam agama, akan ada atasnya dosanya dan akan ada atasnya dosa setiap kali ada orang yang ikutnya pada membuat bid'ah yang buruk itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah hadis sahih riwayat oleh Muslim. Maka tidak boleh kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengingkari bahawasanya ada bid'ah yang baik. Tidak boleh. Tidak boleh. Kerana Rasulullah dalam hadis ini sangat jelas dia telah ajar bahawasanya ada bid'ah yang baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, juga di dalam Sahih Al-Bukhari pada kitab Salatul Tarawih, Imam Bukhari telah meriwayatkan bahawasanya Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia telah buat satu bid'ah yang baik. Dan ini menunjukkan bahawasanya para salafus salih, mereka telah memahami hadis Muslim ini seperti mana Imam Syafi'i telah naskan. Yani fahaman Imam Syafi'i terhadap hadis ini, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah kana lahu ajruha." Sesiapa yang mula bid'ah yang baik dalam agama, dia dapat pahalanya. Sangat jelas bahawasanya fahaman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ia berselari dengan fahaman para sahabat. Melalui ini jelas melalui hadis yang riwayat oleh Imam Al-Bukhari tentang bid'ah yang baik yang dimulai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adakah para sahabat telah buat bid'ah yang baik? Memang mereka telah buat bid'ah yang baik, yang diterima, yang tidak bercanggah dengan agama. Apakah contohnya? Untuk kita dengar tentang contohnya, saya mahu muslimin dan muslimat sekarang buat share, banyak share, dan jemput orang ramai datang dan hadir dan dengar tentang ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengar tentang penjelasan ini supaya mereka ada setengah orang mungkin keliru tentang pembahasan ini, tidak fahamnya dengan jelas. Maka apabila dengar dalil daripada hadis, nas-nas para ulama yang hebat, maka hati mereka rasa tenang dengan apa yang mereka dengar daripada ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul. Maka hendaklah kita jemput orang ramai datang dan dengar tentang pembahasan kita. Kerana kita di tempat ini, kita di kawasan ini, di Malaysia, di Indonesia, di Nusantara, kita banyak juga buat bid'ah yang baik. Dan ada setengah orang yang cuba untuk mengganggu dan cuba untuk tuhmah dan membid'ahkan kita dan menyesatkan kita, konon-kononnya kita buat sesuatu yang bercanggah dengan agama. Tapi mereka ini tidak menggunakan dalil yang betul. Maka kita bimbang setengah orang mengambil fahaman sesat dan jadi pelampau, dan sikap pelampau dalam agama itu tidak baik. Kita perlu kita ikut cara wasatiyah, kesederhanaan. Kita ikut cara wasatiyah, kesederhanaan. Tengok indahnya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam semua pembahasan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut wasatiyah, kesederhanaan. Tengok contoh dalam isu bid'ah. Dalam isu bid'ah kita sederhana, kita ikut wasatiyah. Kita tidak tolak semua jenis bid'ah, kata sesat semuanya, dan kita
pada masa yang sama kita tidak terima semua bid'ah termasuk yang sesat. Bahkan kita ikut cara wasatiyah. Yang baik kita terima, yang buruk kita tolak. Ini adalah wasatiyah. Adapun orang yang kata tak, semua bid'ah itu sesat, ditolak, itu bukan wasatiyah, itu melampau. Melampau. Kerana apabila bercanggah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yakni ini perkara yang melampau. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala. Kerana ini saya nak minta daripada kalian untuk jemput kawan-kawan datang dan dengar tentang pembahasan ini yang ia sangat penting. Dan insya-Allah taala pada malam ini kita juga mahu baca suatu doa. Insya-Allah taala yang mana doa ini adalah doa yang riwayat oleh At-Tabarani, yang dibaca bagi sesiapa yang ada hajat. Sesiapa yang ada hajat, mahu hajatnya ditunaikan, maka dia boleh baca zikir ini. InsyaAllah ta'ala kita mahu bacanya sama-sama. Maka jemput kawan-kawan untuk datang dan masuk. Kita nak sambung pembahasan sekarang tentang bid'ah baik dan bid'ah buruk. Okey. Maka apakah bukti bahawasanya para sahabat radhiyallahu anhum mereka telah memahami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bid'ah terbahagi kepada dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia telah melakukan satu bid'ah yang baik. Apakah ia? Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, orang ramai tidak berkumpul untuk solat tarawih berjamaah. Bahkan mereka akan solat dua orang sini, dua orang sana dalam masjid. Bukan semua mereka buat satu jamaah. Sayyiduna Umar bin Khattab dia telah masuk masjid, dan kisah ini ia daripada jalan Abdul Rahman ia adalah daripada riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada jalan Abdul Rahman ibn Abd, dan dia kata kharajtu ma Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Yani saya telah keluar bersama Umar bin Al-Khattab pada suatu malam ke masjid. فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. يعني saya telah pergi masuk bersama Umar bin Khattab ke dalam masjid. Kita dapat orang ramai mereka tidak berkumpul, semua mereka buat satu solat jemaah untuk tarawih. Bahkan ada sedikit solat sini, ada sedikit solat sana, ada seorang solat sini, seorang solat sana. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد. Umar bin Khattab kata, saya berpendapat kita kena kumpulkan mereka semua untuk buat solat jemaah belakang seorang imam yang qari. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah kumpulkan mereka semua di belakang Ubay ibn Ka'ab. Telah melantikkan Ubay ibn Ka'ab sebagai imam untuk tarawih. Dan Umar bin Khattab telah masuk malam yang seterusnya. Dan dia telah dapat manusia telah ikut Ubay ibn Ka'ab. Mereka berdiri dalam baris-baris ikut Ubay ibn Ka'ab. Maka Umar bin Khattab kata, ni'mal bid'atu hadhih. Ni'mal bid'atu hadhih. Alakah baik bid'ah ini? Umar bin Khattab dia memperakui bahawasanya apa yang dia buat itu bid'ah, dan dia memuji perbuatannya sendiri. Dia telah memuji perbuatannya itu. Dia telah suruh mereka untuk berkumpul di belakang seorang imam, dan dia kata ni'matil bid'atu hadhih, yakni alakah baik bid'ah ini, alakah baik bid'ah ini. Imam Malik dalam Al-Muwatta dia kata lafaz Umar ni'matil bid'atu hadhih dengan ta, ni'matil bid'atu hadhih, yakni sama makna, yakni alakah baiknya bid'ah ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala,
dalam kitab Hilyatul Awliya bagi Abu Nuaim, dia kata bahawasanya Imam Syafi'i telah berhujjah dengan kata Umar bin Al-Khattab, ni'matil bid'atu hadhih, bahawasanya bid'ah terbahagi kepada dua. Maka sekarang kita sangat jelas dari mana Imam Syafi'i telah mengambil dalil ini, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada perbuatan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menaskan dalam hadis yang riwayat oleh Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Sesiapa yang mula bid'ah yang baik dalam agama dapat pahalanya. Riwayat oleh Muslim. Dan Umar bin Khattab telah buat bid'ah yang baik, yakni Umar bin Khattab telah memahami hadis ini, dia telah memahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah izinkan bagi para ulama untuk mereka mula bid'ah yang baik dalam agama. Dan Abu Nuaim, Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Asbahani, dia telah mengkuatkan bahawasanya Imam Syafi'i telah berdalil dengan itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani seorang ulama hafiz hebat. Ulama besar Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata قوله قال عمر نعم البدعة في بعض الروايات نعمة البدعة بزيادة التاء والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة. ابن حجر dia telah mengambil dalil daripada kisah Umar ibn Al-Khattab ini bahawasanya ada bid'ah yang baik. Dia kata wat tahqiq, yakni cakapan yang benar adalah jika bid'ah ia termasuk di bawah perkara yang baik, maka ia adalah hasanah, ia adalah bid'ah yang baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, yakni para ulama yang besar telah memahami dan menaskan bahawasanya ada bid'ah yang baik. Imam Syafi'i, Imam Al-Baihaqi, Ibn Hajar Al-Asqalani, dan ini sangat jelas daripada Sahih Muslim. Dan lagi ada hadis-hadis yang lain yang ia menunjukkan bahawasanya ada bid'ah yang baik, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis ini riwayat oleh Muslim. Dan pada satu riwayah, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, yakni sesiapa yang mula sesuatu yang tidak berselari dengan agama, ia ditolak. Jika ia berselari dan tidak bercanggah, maknanya tidak ditolak. Ini difahami daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Okey. Lagi muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, lagi ada contoh bagi bid'ah yang baik yang dibuat oleh para sahabat, seperti apa yang dibuat oleh Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, yang mana dia telah tambah satu azan bagi solat Jumaat. Pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, Jumaat ada baginya satu azan apabila khatib duduk atas mimbar. Tapi Uthman ibn Affan dia dapat ada setengah orang sampai lambat. Dia suruh untuk ditambah satu azan lagi apabila masuk waktu. Ini sahih. Ini diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Maka yang kata, ada setengah orang kata, ini bid'ah yang baik dalam perkara selain agama. Dalam agama tidak boleh. Azan itu adakah ia perkara agama atau tidak? Ia adalah perkara agama. Azan. Uthman ibn Affan telah menambahkan satu azan bagi salat Jumaat. Dan tidak ada yang tolak ini. Dan sampai sekarang kita di masjid-masjid kita masih lagi buat dua azan bagi Jumaat. Kalau tidak ada bid'ah baik, maka bagaimana kita buat dua azan untuk Jumaat? Kerana Rasulullah tidak naskan untuk buat dua azan bagi Jumaat, dan dalam Al-Quran tidak ada nas bahawasanya solat Jumaat dibuat baginya dua azan. Bahkan ini dimulai oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tapi ulama yang besar dan Uthman ibn Affan sendiri, mereka tahu bahawasanya ini bid'ah yang baik. Ini bid'ah yang baik, dan kerana ini mereka terima.
Kerana berselari dengan kaedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bid'ah, bahawasanya ia terbahagi kepada baik dan buruk. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, juga di antara bid'ah yang baik adalah apa yang dibuat oleh setengah para tabi'in, yang dia adalah Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur adalah seorang pertama yang telah menulis titik bagi huruf-huruf dalam Al-Quran. Kerana sebelum itu Al-Quran ditulis tanpa ada titik bagi kha, tanpa ada dua titik bagi ta, tanpa ada dua titik bagi ya. Maka dia orang pertama yang telah menambahkan ini, seperti mana ada dalam kitab Al-Masahif yang ditulis oleh Ibn Abi Dawud As-Sijistani. Dia telah menaskan bahawasanya Yahya bin Ya'mur adalah orang pertama yang meletakkan titik bagi mushaf. Maka ini adalah bid'ah baik yang dibuat. Dan juga membina mihrab dan qubbah dan minarat bagi masjid itu tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pada zaman Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali. Bahkan bila ia dimulai oleh Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Maka ini semuanya menunjukkan bahawasanya para ulama as-salafus salih sendiri mereka telah membahagikan bid'ah kepada dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Sekarang ada setengah orang yang kata, tapi ada hadis yang sahih yang ia kullu bid'atin dalalah, ada padanya kullu bid'atin dalalah, dan mereka kata perkataan kullu ini maknanya semua. Maka bagaimana boleh kata ada bid'ah hasanah? Di sini hendaklah difahami hadis dengan cara yang ulama telah syarahkannya. Kerana adakah Imam Syafi'i tidak faham hadis kullu bid'atin dalalah? Dia faham. Dan dia tahu bahawasanya sebenarnya tidak ada percanggahan di antara hadis ini dan apa yang ulama salaf telah kata bahawasanya bid'ah terbahagi kepada dua, baik dan buruk. Bagaimana itu? Hadis kullu bid'atin dalalah maknanya kebanyakan bid'ah adalah dalalah, adalah sesat. Kebanyakan bid'ah yang dibuat adalah sesat. Kalau orang kata tapi ada perkataan kullu, ya memang ada perkataan kullu, tapi para ulama kata ini masuk dalam ini adalah nas yang am. Nas yang am, dan nas yang am ini dikhususkan. Penuntut ilmu yang telah belajar sedikit dalam ilmu usul al-fiqh, yang belajar sedikit dalam ilmu usul al-fiqh, dia tahu bahawasanya nas-nas terbahagi kepada dua. Ada yang am, umum, ada yang khas, khusus. Apabila suatu nas am, apabila satu nas am zahirnya bercanggah dengan satu nas yang khas, maka jika boleh gabungkan di antara kedua-duanya dengan mengkhususkan yang am dengan yang khas, maka kita akan mengkhususkan yang am dengan khas, yakni dengan ibarat yang mudah. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah. Okey, bukan maknanya menafikan bahawasanya ada bid'ah yang baik, bukan maknanya setiap bid'ah adalah sesat dan tidak ada bid'ah yang baik. Tak. Kerana nas ini am dan ada nas dalam sahih Muslim khas. Man sanna fil islami sunnatan hasanah kana lahu ajruha. Sesiapa yang mula bid'ah yang baik dalam agama, dia dapat pahalanya. Maka apabila dua-dua hadis ini sahih, maka dalam ilmu usul al-fiqh, apabila ada nas am dan nas khas dan boleh digabungkan dari sudut makna, kita menggabungkan dari sudut makna. Maka jadi makna hadis kullu bid'atin dalalah, kebanyakan bid'ah adalah bid'ah dalalah. Dan ini perkara yang sangat jelas bagi yang belajar ilmu usul al-fiqh. Kerana kalau tidak mahu guna am dan khas, kalau seorang kata tak ada am dan khas, macam itu, itu menjadikan banyak nas wal-iyazubillahi ta'ala bercanggah. Dan dengan cara ini dia menghancurkan nas-nas syariat. Kena berhati-hati. Nas-nas ada am dan ada khas, ada cara bagaimana ditafsirkan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala,
tentang hadis kullu bid'atin dalalah. Tentang hadis kullu bid'atin dalalah. Mana ia hadis itu? Ia diriwayat oleh Muslim juga. Dan hadis ini kalau kita tengok kepada syarahan Imam Nawawi sendiri, ada setengah orang dia mahu guna hadis ini untuk nak kata tidak ada bid'ah hasanah. Jom kita tengok apakah Imam Nawawi kata. Imam Nawawi dia syarah kitab Sahih Muslim. Imam Nawawi dalam syarahan Sahih Muslim apabila sampai kepada hadis wa kullu bid'atin dalalah, dia kata hadza 'amun makhsusun wal muradu bihi ghalibul bid'ah. Ini adalah 'am yang telah dikhususkan dan yang dikehendaki dengannya kebanyakan bid'ah. Yani kebanyakan bid'ah sesat, tanpa menafikan bahawasanya ada bid'ah yang baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini ada dalam syarah Sahih Muslim dalam kitab Al-Jumu'ah, dalam juzuk yang 6 muka surat 154. Adakah seorang mahu tinggalkan syarahan Imam Nawawi dan syarahan para ulama besar dan syarahan Imam Syafi'i dan syarahan Syekh Daud Al-Fatani dan syarahan Syekh Muhammad Hashim Ash'ari dan syarahan para ulama besar, ulama hufaz yang besar, adakah seorang mahu tinggalkan semua itu dan menafsirkan hadis macam itu dengan tanpa dalil? Tidak boleh. Ini bukan cara ilmiah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang menggunakan hadis kullu bid'atin dalalah, dan dia dengan hadis ini konon-kononnya mahu berdalil bahawasanya tidak ada bid'ah yang baik, maka ini menunjukkan bahawasanya dia ada kekurangan ilmu, dan hendaklah jangan dia masukkan dirinya dalam menafsirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara ini, kerana dia membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ini tengok ulama yang besar yang syarah hadis. Saya dah sebut nukilan syarahan bagi Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, apakah dia kata tentang qaul Imam Syafi'i, dan ini Imam Nawawi yang syarahkan Sahih Muslim. Setelah nas-nas ini, alhamdulillah hati kita tenang ikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita gembira ikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila kita melihat dalam sejarah kita para ulama yang besar, yang hebat-hebat, mereka pegang dengan apa yang kita kata. Kita dengan bala ini yang tersebar sekarang, kita tidak mahu orang mengganggu orang Islam dalam ketika ini dalam dakwaan bahawasanya mereka buat bid'ah, sedangkan mereka contoh buat solat hajah, atau mereka buat tahlil atau talqin, atau mereka mahu baca Yasin malam Jumaat, atau selain itu daripada amalan yang baik. Maka kita dalam keadaan yang susah ini, orang Islam mereka mahu memperbanyakkan amalan yang baik, Maka jika kita dengar ada setengah orang yang kata bahawasanya baca Yasin malam Jumaat bid'ah sesat, atau dia kata majlis tahlil itu sesat, majlis talqin itu sesat, maka hendaklah kita tidak ikut apa yang dia kata, dan hendaklah diketahui bahawasanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dalil tentang perkara-perkara ini, ada dalilnya. Sekarang kita tidak akan masuk membahaskan tentang setiap sesuatu, tetapi hendaklah diketahui bahawasanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada bukti. Tapi asal pembahasan ini adalah menunjukkan bahawasanya ada bid'ah yang baik. Kerana ada setengah golongan mengingkari ada bid'ah yang baik. Apabila mereka mengingkari, maka kita kena fahamkan kepada mereka, untuk kebaikan mereka, kita cuba fahamkan mereka bahawasanya ada bid'ah yang baik, dengan kita sebut hadis-hadis dan nas-nas para ulama yang hebat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, contoh bid'ah yang baik adalah apa? Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di Rabiul Awal. Dan sambutan Maulidur Rasul, apabila kita melihat apa yang dibuat dalamnya,
baca Quran, salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi tazkirah, menjamu orang ramai, buat qasidah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan ini adalah baik, ada dalilnya daripada syara', daripada Quran, daripada hadis, ada dalil-dalil. Maka apabila semua yang baik ini berkumpul dalam apabila ia semua berkumpul dalam satu majlis, maka majlis itu jadi baik. Majlis itu jadi baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulama besar telah menaskan bahawasanya ia adalah bid'ah yang baik. Di antara ulama, para ulama yang menaskan bahawasanya Maulidur Rasul adalah bid'ah yang baik, di antara mereka adalah Al-Hafidhus Sakhawi dalam Fatawih, dalam Al-Fatawa, Fatawa Sakhawi, dia telah menaskan bahawasanya sambutan Maulidur Rasul adalah bid'ah baik. Dan juga Al-Hafidhus Suyuti, Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Dan juga ada ulama-ulama yang lain yang hebat. Di antara ulama Melayu adalah Haji Hasan bin Abu Bakar Al-Muwari, yang dia seorang ulama besar dahulu di Muar, yang menulis kitab Mustika Ajaib. Dia menaskan dalamnya tentang kebaikan sambutan Maulidur Rasul. Dan di antara mereka juga Syekh Dawud Al-Fatani dalam kitab yang dia menulis tentang Maulidur Rasul, pada akhirnya dia telah membahaskan tentang ini. Maka sudah jelas dengan ini tentang kebaikan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini ada banyak dalil lagi tentangnya, tapi kita mahu baginya malam ini secara ringkas, sekadar untuk memahamkan kepada orang ramai tentang perkara ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita tidak mahu melihat keganasan dan terorisme tersebar di negara-negara kita. Kita tidak mahu melihat di tempat-tempat kita orang yang mengkafirkan orang Islam tanpa hak, hukum ke atas mereka bid'ah dan sesat tanpa hak, hanya kerana mereka buat sambutan Maulidur Rasul atau tahlil atau talqin. Kita telah melihat apa yang telah berlaku di setengah negara yang lain, yang mana orang Islam dibunuh, orang Islam dihina, orang Islam dihalalkan darah mereka oleh setengah orang teroris, oleh setengah orang pelampau yang dakwa diri mereka beragama Islam, tapi mereka adalah golongan sesat. Mereka menghalalkan darah umat Islam. Ini mereka menggunakan nama Islam, tetapi mereka, perbuatan mereka dan keyakinan mereka bercanggah dengan agama Islam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kerana ini kita pilih nak sebut tentang pembahasan ini pada malam ini, supaya kita mempertahankan anak-anak muda daripada jatuh dalam fahaman sesat, kemudian datang dan nak membid'ahkan para ulama pondok, para ulama pesantren, para mufti-mufti, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka menyokong dan beramal dengan bid'ah yang baik. Muslimin dan muslimat, kita contohnya di Malaysia, kita untuk sambutan Maulidur Rasul, biasanya di Rabiul Awal kita ada cuti umum di Malaysia. Kita ada cuti umum di Malaysia untuk menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sambutan Maulidur Rasul akan diraikan oleh kerajaan dan oleh rakyat, dan hatta sultan kita dan agung kita juga akan meraikan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawasanya majoriti terima pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Maulidur Rasul dan tentang pembahasan bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertahankan negara-negara Islam daripada golongan yang penganas, yang melampau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mahu ajar satu doa, tapi saya mahu jemput ramai-ramai kawan-kawan untuk kita nak baca sama-sama pada malam ini.
boleh kita jemput keluarga kita, sahabat kita, kita mahu baca satu doa riwayat oleh Al-Imam At-Tabarani. Ini adalah siapa yang ada hajat, dia boleh bacanya, kemudian dia sebut hajatnya, insya-Allah hajatnya diselesaikan. Okey, kita nak bacanya sama-sama, okey? Muslimin dan muslimat, telah diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Ibnu Abi Shaybah daripada jalan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, dia kata, "Idza talabta hajatan fa ahbabta an tanjaha faqul." Jika kamu ada suatu hajat dan kamu mahu berjaya dalam hajat itu, maka hendaklah kamu baca. Apakah kamu baca? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-aliyyul azim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم ثم سل حاجتك. Yani setelah kamu baca ini, kamu sebut apakah hajat kamu. Baca ini kemudian kamu berdoa minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan ulangnya sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم. Okey, sekarang kita mahu bacanya sama-sama, dan setelah kita bacanya kita mahu minta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat penyakit COVID-19 ini dan menyelamatkan umat Islam daripada wabak ini. Muslimin dan muslimat, hendaklah kita share dan panggil sahabat kita untuk kita nak baca ini sama-sama, insya-Allah taala. Ramai-ramai kita mahu bacanya, panggil kawan-kawan, sahabat untuk mereka masuk dan tengok page ini. Okey, sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. Ikut saya. لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، أذهب المرض عنا يا الله يا كريم. اللهم احفظنا من الأمراض وسيء الأسقام. اللهم يا أرحم الراحمين، احفظ أمة المسلمين من مرض كورونا. اللهم أبعد مرض كورونا عنا وعن المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من مرض كورونا. اللهم احفظ المسلمين أينما كانوا من مرض كورونا. اللهم احفظهم يا الله يا كريم. اللهم ارفع البلاء عنا وعن الأمة الإسلامية وفرج كروباتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعن أطباء المسلمين. اللهم أعن أطباء المسلمين. اللهم أعن أطباء المسلمين يا الله يا كريم. اللهم فرج كروباتنا وكروبات المسلمين. اللهم وفقنا للخير يا كريم، وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن ختامنا
وارزق كل من تابعنا في هذه الليلة في درسنا سؤله من كل خير يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين يا علام الغيوب يا الله pertahankanlah umat Islam daripada penyakit corona. Ya Allah, pertahankanlah umat Islam daripada penyakit corona. Ya Allah, pertahankanlah umat Islam daripada penyakit corona. Allahumma ya arhamar rahimin ya akramal akramin farrij kurubatina wa ahsin khitamana ya karim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muslimin dan muslimat, pada malam ini kita mahu ambil lagi tambahan 5 minit untuk kita sambung syarahan tentang Aqidah Tahawiyah. Tajuk pada malam ini tentang bid'ah, pembahasan sangat penting kerana ini saya telah ambil masa yang banyak sikit untuk nak sempurnakan pembahasan itu. Kata Imam At-Tahawi, buka kitab yang ada kitab, kata Imam At-Tahawi, qala al-muallif rahimahullah, wal arshu wal kursiyyu haqqun, wajib beriman dengan al-arsh dan al-kursi. Kata Imam At-Tahawi, al-arsh dan al-kursi itu haqqun, benar kita beriman dengan al-arsh dan al-kursi kerana kedua-duanya disebut dalam Al-Quran. Al-kursi disebut dalam firman Allah, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Maka al-kursi itu satu jisim yang besar yang ada atas. Ia adalah di bawah arash, dan al-kursi itu satu ciptaan Allah yang besar. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahawasanya ia lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Makhluk Allah yang sangat-sangat besar itu adalah al-arsh, itu adalah al-kursi. Maka muslimin dan muslimat, kita beriman dengan al-kursi dan juga beriman dengan al-arsh. Al-arsh itu apa? Atap syurga, dan ia lagi besar daripada al-kursi, lagi besar daripada al-kursi. Makhluk Allah yang paling besar dari sudut saiz adalah al-arsh. Al-arsh ada atas syurga, ada di atas syurga, dan ia lebih luas daripada al-kursi, lebih luas daripada al-kursi. Al-kursi warid dalam sifatnya bahawasanya ia lebih luas daripada langit-langit dan bumi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mas samawatu sab'u fi jambil kursi illa ka halaqatin fi ardi falah. Yani 7 langit ini kalau dibandingkan saiznya dengan al-kursi, ia ternampak seperti cincin yang dilemparkan dalam padang pasir yang luas. Baginda bersabda, wa fadlul arsy 'ala al-kursi ka fadlil falati 'ala al-halaqah. Yani saiz kursi kalau dibandingkan dengan al-arsh, kursi ternampak seperti cincin yang dilemparkan dalam padang pasir yang luas. Maka betapa besarnya al-arsh, sangat besar. Salah satu daripada malaikat yang membawa al-arsh, Rasulullah telah menyifatkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut tentang salah satu daripada mereka. Ma baina syahmati udhunihi, Rasulullah bersabda, ma baina syahmati udhunihi wa atiqih, yani jarak di antara cuping telinganya dan bahunya jarak 700 tahun, masafatu 700 am bi khafaqani at-tayr al-musri', jarak 700 tahun bagi burung yang terbang ke arah bawah. Maka sangat-sangat besar al-arsh itu. Al-arsh kenapa dicipta? Allah mencipta arsh sebagai tanda kekuasaannya, dan bukan untuk mengambilnya tempat bagi zatnya, kerana Allah tidak memerlukan tempat. Allah Ta'ala yang mencipta langit dan bumi dan arah yang 6 tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan arah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak boleh meyakini Allah ada dalam masjid, atau ada dalam Kaabah, atau ada di langit, atau ada di bumi. Tidak boleh meyakini Allah Ta'ala tersebar di tempat-tempat seperti udara. Tidak. Allah tidak seperti sesuatu. Dia telah ada sebelum adanya arash, sebelum adanya langit dan bumi dan semua tempat. Sebelum dia mencipta segala tempat, dia telah ada tanpa tempat. Dan setelah dia mencipta tempat-tempat, Allah Ta'ala tidak memerlukan ciptaannya, dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana mereka meyakini Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith, yani Allah tidak seperti sesuatu. Dia bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Bahkan Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu,
daripada ciptaannya. Semoga Allah Ta'ala memberkati muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita daripada mereka yang dengar ilmu dan beramal dengan apa yang kita belajar. Barakallahu fiikum, akramakumullah. Sampai sini pada malam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan bagi kita untuk sambung juga pada esok dalam program ini. Harap muslimin dan muslimat bantu dalam share dan follow page ini, war-warkan kepada sahabat-sahabat. Barakallahu fiikum. Dan dalam page ini ada satu iklan yang istimewa tentang Ihya Nisfu Sya'ban, insya-Allah taala, yang mana ia hari Selasa pada 7 hari bulan April pada malam Selasa malam, yakni Selasa malam yakni malam Rabu. Selasa malam yakni malam Rabu, kita ada program khas tentang Ihya Nisfu Sya'ban. Malam itu di antara malam-malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mahu cuba buat amalan salih dan kita mohon daripada Allah dengan amalan salih itu untuk Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita dan mengangkat bala ini daripada kita. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.